إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا أستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perbahasan seterusnya dalam surah Al-Mulk. Mana kita? Amman hadha alladhi yarzuqukum, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darain al-amin. Allahumma amin. Qala Allah ta'ala amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Afaman yamshi, yang itu kita dah bahas dah. Baik, dah habis dah. Afaman yamshi. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Yani, maka adakah mereka berjalan tersembam atas mukanya itu terlebih hidayah, atau mereka yang berjalan betul atas jalan yang betul itu terlebih hidayah? Yani misal mukmin dengan kafir, maka termaklum orang yang berjalan betul atas jalan betul dengan kehendak Allah dan Rasulnya itu terlebih hidayah daripada yang berjalan tersembam mukanya turutkan nafsunya. Baik. Alil istifham, pertanyaan, apakah faman yamshi muqibban, orang yang jalan dalam keadaan muqibban, mana jalannya dalam keadaan menunduk ataupun dah tersembam mukanya itu tadi, lebih elok diikuti ataupun mereka itu adalah orang yang paling dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Amman, ataupun apakah man yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, orang yang berjalan tegak lurus betul tadi itu yang dapat hidayah. Jadi yang mana kita nak ikut? Maka Allah Ta'ala bagi perbandingan, begitulah orang kafir dan juga orang Islam. Yang mana orang Islam ni tadi Allah bagi pada mereka tu tidak ada kerugian melainkan hanya kemuliaan sahaja. Hidup orang Islam dia mulia saja. Kalau dia berjuang, mati dalam keadaan berjuang, matinya syahid. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan seperti biasa, mati dalam keadaan matinya manusia, matinya tu mulia kerana ada kalimah la ilaha illallah. Itu saja. Tak ada rugi dalam Islam tu tadi. Ketika hidup mereka, mereka dapat peroleh hidayah daripada Allah Ta'ala selama mana mereka itu tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kitab Al-Quran Al-Azim, yang Allah Ta'ala kata Al-Quran itu hudal lil muttaqin, ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Orang bertakwa mengandungi 6 ciri dalam kehidupan dia. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia percaya tentang adanya perkara ghaib, adanya kematian, adanya kehidupan setelah mati, adanya mahsyar, adanya hisab, adanya syurga, ada neraka, adanya azab. Mereka percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah, dan mereka dirikan solat. Ciri kedua, mereka mendirikan solat kerana mereka tahu diri mereka adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan mereka itu tadi termasuk dalam orang yang razaqnahum yunfikun. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Mereka tak loba, mereka tak tamak dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yunfikun, maka mereka infakkan. Mereka tahu tiap ada rezeki yang Allah beri pada mereka, ada bahagian itu milik orang. Yunfikun. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka percaya tentang walladzina yu'minu. Allah Muhammad, iaitu mereka percaya bima unzila ilaika, barang yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, itu Al-Quran. Dan juga barang yang diturunkan min qablika, yang sebelum daripada kamu, iaitu Taurat, Zabur, Injil. Percaya dengan kitab-kitab terdahulu. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana masyaallah barakallahu taala anhu. Jadi orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang berada di atas landasannya Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsana minallah sibghah. Acuan Allah adalah sebaik-baik acuan. Tidak ada acuan yang lebih baik melainkan daripada acuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang kita rahimallahu taala anhu. Baik. Maka kita dapati bahawa sungguhnya orang beriman itu ialah orang yang terbimbing dalam penghidupannya. Tidak ada kerugian bagi dirinya, kerana ia akhirnya akan bebas ketika berada di dalam syurga Allah yang kekal abadi. Itu. Adapun ad-dunya makanul fana, dunia ni tempat kebinasaan. Binasa belaka atas dunia ni. Subhanallah taala. Kalau ada hidup, hidupnya seketika. Kalau ada bahagia, tak rasa cukup. Kalau ada kekayaan, tidak menepati kehendak. Apa maksud tak menepati kehendak? Bila dia dah kaya, dia masih lagi berkehendak lebih kaya daripada orang kaya. Tak cukup kekayaannya itu tadi. Kenapa? Kerana dia dikawal oleh rasa nafsunya. Itu kata tadi apa dia? Dan orang yang berjalan tersembam mukanya, turut akan nafsunya. Mana dia mengikut nafsu dia. Dia punya kehidupan, dia punya gaya hidup, dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keinginan dan juga atur cara dalam penghidupan dia di dunia adalah mengikut hawa nafsunya. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata olehmu, hai yang terlebih mulia makhluk bagi mereka itu, ialah Tuhan yang telah menjadi kamu daripada Adam kepada wujud, dan jadi bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran pada hati kamu. Maka hendaklah kamu beriman dengannya dan dengan Rasulnya dan Qur'annya, dan junjung suruh tegah dan jangan berpegang melainkan atasnya. Qul, katakanlah hai orang yang mulia di kalangan kamu, iaitu siapa dia? Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bagi tahu kepada umatmu. Qul, yakni fi'lul amr, fi'l amr yang merupakan kata perintah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hai Muhammad, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang telah menjadikan kamu. Ansha' iaitu menciptakan kamu, mengadakan kamu, yang asalnya daripada Adam. Mahuwa Adam, Adam ni mana tiada, asal daripada tiada kepada ada. Ya Allah. Itu Adam maknanya dulu masa tahun 1832 kita ni tak ada pun. Subhanallah taala. Dan tidak dijangkakan yang akan lahir pada tahun 2000 atau tahun 19 dan tambah-tambah tu adalah kita. Subhanallah. Tak berlaku, insya-Allah. Tetapi Allah yang mengadakan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadakan sesuatu, untuk jadikan sesuatu, ayyakulu, dia hanya cuba mengatakan kun. Tidaklah Allah Ta'ala kata kun sebenarnya, bukan kata kun jadi tak. Mana Allah berkehendak nak jadi, hendak Allah jadikan, jadilah dia. Tak ada Allah sebut kun. Bukan makna kata Allah jadi kun jadi tak. Kalau Allah kata kun, lemahlah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala adalah al-istighna'u an kulli ma siwa, itu terkaya ia daripada segala sesuatu. Takkan dia nak mengadakan sesuatu dengan bantuan perkataan.
Jadi kalau dengan bantuan perkataan baru ada suatu benda, makna lemahlah Allah Ta'ala. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Tapi nak bagi tahu nisbah, bila Allah berkehendak adalah dia. Seakan begitu, Masya Allah tabarakallah ta'ala. Itu terkait dengan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kudrat bagi Allah Ta'ala yang tertakluk ia atas sekalian takluknya. Ta'alluq, kalau kita bahas ta'alluq kan ada banyak dalam masalah tauhid. Ta'alluq inkishaf, ta'alluq dilalah, ta'alluq ta'thir. Ini dalam bab sifat 20 lah. Adapun kita tengah bahas ni tafsir, insya-Allah taala. Kita hanya menafsirkan, insya-Allah. Dan bila Allah Taala ansya iaitu menjelmakan, baru jumpa perkataan sesuai. Menjelmakan daripada tiada kepada ada. Ansya'akum, kalian itu wahai manusia. Kemudian waja'ala, dia bukan sekadar adakan aja, insya-Allah, tapi dia ciptakan, dia kepilkan bersama beberapa aksesori yang diperlukan, iaitu seperti sam'a wal absar, iaitu pendengaran dan penglihatan. Ada je binatang yang ada telinga tapi tak dengar, seperti badak, insya-Allah. Badak sumbu, insya-Allah ta'ala. Itu orang kata kamu ni pekak badak, insya-Allah. Sebab badak ada telinga tapi tak dengar. Subhanallah taala Kalau ada mata tak boleh melihat. Ada juga tak? Subhanallah. Ada je makhluk Tuhan yang ada mata tapi tak melihat. Subhanallah taala Adapun manusia, Allah bagi sam'a, pendengaran sebagai alat untuk mendengar, wal absar. Allah sebut kat sini kalimat dia apa? Dan waja'ala lakumus sam'a, dan kami jadikan bagi kamu pendengaran. Bukan dia kata waja'ala lakumul udhun, dan kami bagi kamu telinga. Tak ada. Bukan bagi telinga, dia bagi pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Bukan dia kata waja'ala lakumul udhun wal ain, penglihatan apa, telinga dan mata, tak. Tapi dia kata sam'a wal absar, iaitu pendengaran dan penglihatan. Wal al-afidah, dan juga akal fikiran hati nurani. Itu dia panggil al-afidah. Subhanallah ta'ala. Maka Allah bagi kepada kita penglihatan dan akal fikiran, pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran pada hati. Maknanya dalam kehidupan manusia dia ada mata hati. Mata hatinya juga memainkan peranan. Hati ialah alat yang paling sensitif, insya-Allah. Barangkali dia boleh terjerumus kepada kebaikan, barangkali dia boleh tergelincir ke dalam kejahatan, insya-Allah. Kalau ia tenggelam dalam kebaikan, faqul alhamdulillah. Kata Nabi SAW, pada badan anak Adam itu fi jasadu mudghah, ada seketul daging. Iza salahan salahan jasadu kulluhu, bila baik daging itu, baiklah seluruh tubuh badan dia. Iza fasada fasada jasadu kulluhu, kalau busuk rosak daging itu, maka busuk dan rosaklah seluruh tubuh badannya. Ala wahiya qalb, ketahuilah itulah hati. Adapun hati pada perkataan afidah ni bukan makna kibdah. Arab panggil hati itu kibdah. Hati ayam, hati lembu tu kibdah lah, insya-Allah tabarakallah taala. Hati manusia kibdah. Adapun dalam perbahasan ni dia tidak panggil kibdah, tapi dia panggil qulub. Al-qulub itu jamak daripada perkataan qalbi. Al-qalbu maknanya jantung, tempat aliran darah masuk dan keluar. Setiap masuk dan keluarnya tadi menjadi pahala bagi manusia sekiranya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan hati yang berperanan apa kata orang kena kuning tu, bukan, insya-Allah. Hati yang dup 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 dup. Orang untuk guru dulu depa dah letak perkataan hati. Padahal itu jantung, insya-Allah. Itu sebab yang membetulkan kalimat jantung ni siapa dia? Iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mendele dalam kitabnya Penawar bagi Hati. Dalam tu dia dah sebutkan dah. Jadi itulah bila Allah Taala bagi al-afidah, hati nurani, insya-Allah. Maka apa yang digunakan oleh kita? Maka hendaklah kamu beriman dengannya. Beriman yakni percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Rasulnya dan Qurannya, dan junjung suruh tegahnya, dan jangan berpegang melainkan atasnya. Maknanya
Dah kalau menyedari dengan nikmat pendengaran, penglihatan, akal, fikiran, hati nurani itu tadi, maka syukurlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan mengimani kepada dia. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Sehari tak boleh dengar, tumpah kita, Allah Ta'ala, buat marah orang. Orang marah ke kita, kita pun rasa kedil ketika itu. Kenapa? Kerana selalu dimarah dia orang. Kamu ni pekak lah, cakap pun payah. Kata Allah Ta'ala. Ini Masya Allah. Sehari tak dapat melihat, buta Tuhan jadikan mata kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Semoga Allah jauhkan. Jadi buta mata pada ketika itu, tak dapat melihat. Nak baca kitab dah, waktu tu menyesal. Menyesal tak apa masa boleh melihat dulu. Menyesal ni tak tengok betul-betul. Menyesal, terasa. Masya Allah. Jadi itu sebab ini adalah kullun ni'matin minallah. Tiap-tiap nikmat itu daripada Allah. Masya Allah. Jadi kita kena balik beriman, yang percaya kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Taala. Hak tu yang kita sangat harapkan kepada penghidupan kita. Jadi itu sebab bila Allah dah jadikan kita manusia yang sempurna, Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan telah kami jadikan insan, manusia itu, sebagai sebaik-baik kejadian. Baik, manusia ni adalah paling perfect, insya-Allah. Kerana dia diberi dengan 4 unsur dalam penghidupan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Diberi Allah Ta'ala kepada beberapa unsur. Yang pertama, pada diri manusia itu ada unsur bahimiyah. Yang kedua namanya unsur syaitaniyah. Yang ketiga unsur malaikah. Yang keempat unsur rabbaniyah. Tabarakallah Ta'ala. Unsur yang pertama namanya unsur bahimiyah, unsur binatang buas. Ada tak pada manusia? Ada. Apa yang ada pada binatang buas dan ada pada manusia? Iaitulah binatang buas, kerja hidup dia makan, minum, mengawan, tidur, berak. Tabarakallah Ta'ala. Itu memang ada pada binatang? Ada. Ada tak pada manusia? Ada. Tabarakallah Ta'ala. Dan ada juga unsur, iaitu unsur syaitaniyah. Unsur syaitaniyah itu apa? Hasad, dengki, ujub, takabur, riak. Sifat bahimiyah dan sifat syaitaniyah ni ada tak pada malaikat? Tak ada. Subhanallah. Malaikat tak ada. Dia tak ada sifat ni. Subhanallah Ta'ala. Dan pada diri manusia ada sifat yang ketiga, namanya sifat malaikah. Apa sifat malaikah? Iaitulah taat, wala, taat, apa nama, takwa. Itu semua sifat-sifat yang baik daripada malaikat ada pada manusia. Tapi sifat tu ada tak pada syaitan? Tak ada. Subhanallah Ta'ala. Dan terakhir yang ada pada manusia, Allah beri juga, iaitu sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan. Hak ni yang sesetengah orang yang dia melangkaui dalam pengajian, sehingga dia mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekh Siti Jenar, bila dia kata dirinya ada sifat ketuhanan, maka dia mengatakan akulah Allah. Subhanallah Ta'ala. Nah, pada sifat ketuhanan yang ada pada manusia itu apa dia? Iaitu rasa kasih, sayang, rindu, cinta. Tu milik Tuhan, tapi Tuhan bagi pada makhluk. Subhanallah Ta'ala. Mana ada kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lembu duduk termenung. Subhanallah Ta'ala. Lembu tu menung je. Mengapa? Rindu kat kawan yang kena sembelih tahun lepas. Subhanallah Ta'ala. Tak. Subhanallah Ta'ala. Kerana sifat tu Allah beri pada manusia. Rasa cinta. Subhanallah Ta'ala. Adapun kalaulah lembu tu termenung ataupun lembu tu jatuh cinta, itu naluri dia dalam bersegama. Subhanallah. Naluri dia. Subhanallah. Tak macam manusia lain yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik. Maka tu sebab sebaik-baik ciptaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu jadi elok manusia ni, insya-Allah. Nah, kemudian apa yang berlaku pada manusia dah elok sempurna, kata dia orang Perak, masya-Allah Ta'ala, elok kejadiannya, qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang bersyukur. Sikit sangat yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Qalilan ma tashkurun, sedikitlah barang yang kamu syukur Allah atas ini nikmat. Tanda syukur. Bahkan ada pula yang argue, kenapa saya lahir, saya tak minta dilahirkan. Subhanallah Ta'ala. Ni ada jenis-jenis gini, subhanallah Ta'ala. Saya tak minta, kenapa saya kena jadikan? Tak pasal-pasal saya kena azab neraka, azab syurga, nak dapat nikmat syurga, nak kena sembahyang.
Ini apa benda katanya? Masya-Allah. Dia berada di dalam fantasi kebebasannya sendiri. Subhanallah taala. Sekarang di Malaysia ni macam-macam penyakit identiti itu, subhanallah taala. Ada orang yang berpegang teguh dengan agama. Itu sebab Nabi SAW mengatakan al-Islamul gharaba. Islam tu asing. Islam tu dagang dan ia akan kembali dagang dan ia akan kembali asing. Apa maksud kembali dagang, kembali asing? Kita ni duduk, beruntunglah orang yang asing. Kata Nabi, beruntunglah orang yang asing. Orang asing ni orang mana? Nepal, Bangladesh, Myanmar, bukan. Itu pendatang asing. Subhanallah taala. Orang asing ni ialah orang yang mana dia hidup dalam satu masyarakat yang waqi'nya, yang bi'ah sekelilingnya bukan bi'ah Islamiah. Orang ni dah tak tutup aurat, zina berleluasa, pembunuhan berlaku merata-rata, curi rogol dan sebagainya. Environment tu berlaku. Kadar sosial yang sangat melonjak tinggi, tetapi dia masih mampu lagi memegang sunnah-sunnah Islamiah dalam hidup dia. Itu mana orang asing? InsyaAllah. Ketika mana semua orang sedang berimunisasi, sedang dalam keadaan proses kita panggil apa, berevolusi ke arah kejahilan, maka dia masih lagi berpegang dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah dia. Lah ni jangan katakan orang awam, baik budak pondok, baik budak tahfiz, dapat pakai jubah, dapat pakai baju Melayu di pondok dengan tahfiz je, insyaallah. Saya dapat balik rumah. Subhanallah taala. Jubah mana? Subhanallah taala anhu. Masya-Allah. Kadang dia berasa segan. Bukan sebab dia tak mau pakai, dia segan. Orang semua tak pakai, takkan saya nak pakai? Insya-Allah. Dia terpengaruh dengan waqi'. Dia terpengaruh dengan keadaan sekeliling, bi'ah dia tadi, masya-Allah. Masya-Allah. Adapun orang yang beruntung, mereka yang dapat mengekalkan nilai-nilai murni dan baik dalam penghidupan dia. Subhanallah taala. Dia dah biasa buat baik, tapi bila dia duduk dalam kelompok jahat, dia kena ikut jahat. Tu gagal lah. Tapi kalau dia baik, dia duduk dalam kelompok yang negatif, tapi dia masih boleh mengekalkan positif yang dia pelajari dalam hidup dia, dia beruntung. Itulah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Qalilan ma tashkurun. Itu sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat diceritakan, dia berdoa kepada Allah taala, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang sedikit. Insyaallah. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang sedikit, ketika dia berdoa di Masjid Nabawi. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mendengar doanya Sayyidina Umar, maka dia kata, "Ya Umar, mengapa tuan doa sebegitu? Bukankah Islam tu banyak?" Ketika itu Islam kan dah luas. Sayyidina Umar dah buka Islam sampai Rom dan Parsi. Punya luas. Tapi Sayyidina Umar minta, "Ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalil." Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan orang yang sedikit. Sahabat hairan doa itu. Maka ditanya, "Ya Umar, kenapa tuan doa seperti itu?" Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Sesungguhnya aku ingin jadi orang yang disebutkan oleh Allah taala, qalilan ma tashkurun, qalilan ma yatafakkarun, qalilan. Jadikanlah aku dalam kalangan orang yang qalil tu." Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kerana sedikit sangat orang syukur, sedikit sangat orang yang berfikir, aku nak jadi dalam kalangan yang sedikit itu. Bukan kata sedikitnya umat Islam, tak. Islam sampai nanti nak akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang umat Islam itu umpama buih di lautan. Buih laut banyak buih di lautan. Tapi yang namanya pun buih. Subhanallah taala. Pegang, plup, 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 sentuh pecah. Subhanallah taala, masya-Allah. Dan ketika itu umat Islam dikerumuni oleh orang-orang kafir seperti orang lapar yang mengerumuni hidangan makanan. Orang Islam ni jadi santapan aja. Orang Islam jadi tempat serbuan pada kafir-kafir tadi. Dan ketika itu apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir, diberikan rasa berani untuk menindas orang Islam. Orang Islam ditindas, orang Islam disakiti, orang Islam dipukul, dibantai. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah kerana kita sedikit pada ketika itu?" Kata Nabi, "Tak, bahkan kita lebih banyak daripada dia. Kita lebih banyak, kan kita umpama buih di lautan, kita lebih banyak daripada mereka. Tetapi apa yang Allah berikan kepada umat Islam pada hari itu ialah hati seekor tikus." InsyaAllah. Iaitu penuh dengan ketakutan. Tengok kuasa besar, takut. Kalau kita serang dia, nanti kan ekonomi kita lumpuh.
Kalau kita buat ini nanti kita begini, kita buat itu, dia memikir andaian yang belum berlaku. Mereka ditakutkan dengan andaian-andaian. Maka ketika itu apa yang Allah Ta'ala berikan pada si kafir tadi itu rasa berani dan rasa mampu untuk menumpaskan umat-umat Islam. Dan pada saat itu Allah SWT Muhammad, dan Allah sulami dalam hati orang Islam itu penyakit-penyakit yang dinamakan wahan. Maka sahabat tanya Rasulullah, ma hiya wahan? Ya Rasulullah, apa dia wahan itu? Maka kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahatil maut, iaitu penyakit sukakan dunia, cintakan dunia, wa karahatil maut, dan takut menghadapi kematian. Nak berjuang, pergilah kamu berjuang. Hidup aku nak mati sia-sia lah. Banyak lagi aku nak hidup. Reta tak habis, tanah aku sawit baru tanam 2 tahun setengah. Ingat tahun depan baru nak ngecop, kata Masya Allah. Dia dah fikir. Dia fikir tentang pulangan modal penghidupan dia semata-mata. Dia tidak memikirkan tentang ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia di hari akhirat. InsyaAllah. Kerana bagi mereka itu telah tumpul rasa yakinnya terhadap janji Allah. Itu sebab dalam Al-Quran, dalam doa tu setiap hari, 5 kali sehari, Allah ajar, Nabi ajar pada kita doa lepas azan yang diakhiri dengan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir dengan janjinya. Ini bukan kalangan kita saja, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dahulu, ada di antara mereka yang orang-orang Mekah baru masuk Islam. Bila bawa pergi perang, mereka cabut lagi ke belakang. Mereka lari ketakutan. Nabi tengok mereka lari, Nabi angkat pedang. Apa kata Nabi SAW? Ana Muhammad ibn Abdul Muttalib. Aku ni Muhammad, cucu Abdul Muttalib, atau anak Abdul Muttalib. Takkan kamu nak biarkan aku seorang-seorang dalam medan peperangan? Ana nabiula kazib. Aku ni Nabi bukan penipu. Aku ni Nabi bukan penipu. Aku ni Nabi bukan penipu. Barulah naik balik semangat umat Islam, mereka pergi ke depan. Nanti akan datang akhir zaman, iaitu para pemberi semangat, pendokong, pembakar semangat menuju kepada keruntuhan moral. Sedangkan orang-orang yang bercerita tentang menaikkan moral dan harga diri itu tadi dianggap sebagai cerita dongeng. Cerita barakallahu ta'ala. Ini tak ada pakai orang ni, cerita dongeng. Cerita barakallahu ta'ala. Ini kalau kita bicarakan tafsir, lagi banyak nanti akan datang orang yang akan berkata sewenangnya terhadap tafsirullah. Itu kisah-kisah yang lama. Kita tengok dalam Quran ada kisah Ashabul Ukhdud, ada Ashabul Fil. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah membinasakan Ashabul Fil ketika mereka cuba meruntuhkan Kaabah kerana rasa iri hati. Iri hati je. Abraha ni iri hati kepada Kaabah kerana banyak penziarahnya. Jadi dia buat Al-Kulaib untuk orang datang ke Al-Kulaib. Lalu dia pergi berniat untuk merobohkan Kaabah. Tapi apa salah satu sebab dia nak meruntuhkan Kaabah? Salah satunya kerana sangkaan dan tomahan jahat terhadap orang Arab. Ketika mana ada satu orang laki-laki di negeri Yaman, mereka ni buruk perangai. InsyaAllah. Apa dia buat? Dia pergi dekat Al-Kulaib yang dimiliki oleh Abraha. Lalu dia buang hajat di situ. Dia berak di situ. Bahasa kampung sikit, berak kita panggil. Dia buang hadas di situ. Dia melabur. InsyaAllah. Merebeh lah. InsyaAllah ta'ala. Kalau merebeh aja tak apa. Merebeh aja pun balik sudah. Tak. Dia ambilnya tahi tu, dia lumurnya kat Kulaib. InsyaAllah. Dia lumur. Sebab dia mabuk. Dia tak perasan apa. Dia ambil, dia lumur. Orang tengok. Besok pagi, Abraha datang ke Al-Kulaib. Dia tengok Kulaib dia penuh tahi. Ni apa sebab pula ni? Padahal dalam samar malam tak tahu siapa buat. Tapi apa kata orang-orang daripada Ethiopia? Mereka kata, sesungguhnya orang Arab di Mekah telah melemparkan tahi di sini. Korang hajar punya Arab Mekah, aku akan runtuhkan rumah tu. Itu salah satu sebab dia. Perkara tak benar disebar-sebarkan. Tapi siapa yang rugi ketika itu? Abraha sendiri rugi. Dia telah dibaling ataupun telah dimakan oleh batu sijil. Dia dimakan, yang bukan dilukai, dia dimakan. Batu sijil tu kecil-kecil je. Burung ababil ni bukan besar burung Garuda. InsyaAllah. Kalau besar burung Garuda tak payah hantar banyak-banyak, hantar 3 ekor cukup. InsyaAllah. Bawa batu dia lepasnya di atas Mekah, tenggelam orang Mekah semua. Tapi burung ababil ni dia sebesar lebih kurang. Kita tak kata dia samalah, lebih kurang. Bahkan kecil lagi kata guru kami, burung pipit uban.
Pipik uban kan asal ada lubang kat surau tu penuh lah dia buat sarang. Surau tabarakallah ta'ala anu. Besar pipik uban, satu ekor bawa 3 biji batu je. Satu di paruh, 2 lagi di kaki. Adakah dia datang terus menyerang? Tak. Burung ababil dia datang bagi peringatan dulu. Dia tawaf dulu kat Kaabah. 7 kali tawaf ni burung tadi. Dia pusing. Allah memang bagi isyarat suruh beredar, lari dulu. Namrud ketika dia berlawan dengan Allah Ta'ala, bukankah Namrud berperang dengan Allah Ta'ala bawa 400,000 bala tentera hingga 700,000 bala tentera? Dia kata aku kuat kerana aku banyak bala tentera. Datang nyamuk makan semua tentera-tentera dia. Baki seekor je. Seekor ngikut dia balik. Dah lah seekor buta pula tu. Subhanallah Ta'ala anu. Adakah Allah Ta'ala terus bunuh Namrud? Tak. Nyamuk tadi keliling dulu di pokok rumahnya Namrud. Berapa hari? 3 hari. Bagi tempoh supaya dia bertobat. Bertobat tak si Namrud? Tak bertobat. Ketika burung ababil beredar di atas di atas Kaabah, gajah-gajah yang dimiliki oleh Abraha dan bala tentera semua dah nak cabut. Gajah semua nak lari dah, tapi dia tahan di Abraha. Dia ambil cangkuk besi tu, dia hentak-hentak di bawah tengkuk gajah tadi, supaya bertahan, tunggu di sini supaya gajah tu mengamuk dan meruntuhkan Kaabah. Tapi tidak, gajah nak lari. Akhirnya 7 kali pusingan yang dibuat oleh burung tadi telah siap. Kita nak tahu 7 kali, bayanglah berapa lama nak niat 7 tu. Maknanya adalah sempat kalau nak lari tu, takat keluar tanah haram tu boleh lagi. Insyaallah ta'ala anu. Maka bila dah selesai, burung tadi pun langsung menyerang. Tarmihim. Tarmi bermakna roma yarmi, iaitu mereka membaling, melempar, melontarkan batu sijil tadi ke atas tentera-tentera bergajah. Yang kena Abraha betul-betul sebiji je. Batu kecil, sebiji je betul-betul kena kat Abraha, bukannya banyak no. Itu pun tekuih, kata orang Perak, tekuih je kopi itu, insya-Allah. Sikit je kena siku. Tapi batu tu, apa kata Allah Taala, tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Api ataupun batu pergi, bekas luka tadi bergerak macam dimakan ulat. Orang kalau Melayu kata kayap lah dah, insyaAllah. Tapi ni dia bergerak, dia makan. Abraha sakit, kena sebiji. Adoi tu tadi dia lari balik. Tak duduk pun di Mekah, dia lari balik sampai ke Yaman. Di setiap perjalanan dia, gugur satu anggota dia. Berjalan, pum, tangannya tercicir. Sampai ke sana, cicir tangan sini. Situ cicir sini. Sampai ke Sana'a betul-betul tinggal kepala je. Kepala atas gajah. Subhanallah ta'ala. Tu sebab bila kita pergi umrah, tanya dengan mutawib. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dengar kata Abraha nyerang Kaabah, mana kuburnya Abraha? So, kubur Abu Lahab ada. Subhanallah ta'ala. Kubur Abu Lahab ada di Mekah. Tapi tak ada orang yang dibenarkan masuk di kubur Abu Lahab. Kubur Abu Lahab tu 2.6 ekar. Seko pula. Seorang dia je dekat tanah perkuburan tu. 2.6 ekar tu bukan besar tu. 2.6 dekat 1 hektar tak? 1 hektar lebih, insyaAllah. 1 hektar tu kubur dia di tengah-tengah. Pasang pagar tinggi, pakai pagar zinc tu. Kenapa pergi? Kalau ada jemaah yang berani ngintai pun jemaah Indonesia lah setakat ni saya tengok. Dia orang ni memang aceh boleh je. Subhanallah ta'ala tu. Dia masuk, diintai. Kalau kita nak tahu kenapa dia punya keluasan 2.6 ekar, kerana sampai hari ini perkuburan Abu Lahab masih berbau busuk. Subhanallah ta'ala. InsyaAllah. Sampai hari ini masih berbau busuk. Ni laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama syai'Allah ta'ala. Kita nak kabarkan rupi itu. Jadi bila Allah dah jadikan manusia itu sempurna mungkin, cukup akal sifat, cukup pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Tapi sayangnya, mengapa mereka terlalu sedikit bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu? Itu sebab Syekh Abdul Qadir Mandele mengarang kitab Penawar Bagi Hati, dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengarang kitab Sairus Salikin, Hidayatul Salikin. Imam Ghazali karang Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, iaitu dengan membahaskan topik nikmat mensyukuri anggota badan. Kalau kita ada telinga, kita bersyukur pada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Dalam kitab-kitab mereka disebutkan hal itu, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala kata lagi, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kata olehmu, hai Muhammad, ialah Allah itu Tuhan yang menghamburkan kamu penuh di dalam bumi,
dan kepadanya juga dihimpunkan kamu di hari kiamat di padang mahsyar kerana hisab dan balasan. Kul di sini bukan sekadar kata kul, tapi dia katakan uzkuru, ingatkan mereka. Sebab mereka ni pelupa. Itu sebab manusia dipanggil insan. Al-insanul makanul khata' wan nasyan. Manusia itu ialah tempat letak kesilapan dan kelupaan. Dia acap kali melakukan kesilapan dan acap kali dia terlupa tentang status dirinya sebagai seorang hamba. Nasyun, pelupa. Itu sebab bila Allah sebut perkataan insan dalam Quran, Allah tak cerita yang molek pun, tapi Allah tempelak. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya insan itu dalam keadaan rugi. Manusia dalam keadaan rugi. Surah Al-Insan sendiri, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, yang mana telah datang pada manusia itu tadi, diberi pada mereka hidup dengan masa perjalanan, dipanggil dahri. Ad-dahri itu mana? Masa yang disia-siakan. Hidupnya disia-siakan, masa tadi dilalukan dengan sembrono. Itu sebab bila kita mati nanti, dibangkitkan kita depan Allah Ta'ala, 4 perkara yang ditanya. Yang pertama ditanya tentang umur kita, ke mana kita perhabiskan. Daripada umur balik, kita telah diberikan oleh Allah mumayyiz, akal, sihat, tubuh badan. Apa yang telah kita kerjakan daripada waktu itu sampai sakaratul maut, nyawa sampai ke halkum dah, waktu tu yang terakhir ucapan kamu, apa yang kamu ucap, Tuhan tanya. Apa yang lintas dalam hati kamu, Tuhan tanya. Subhanallah ta'alaan. Apa i'tiqad kamu, ditanya oleh Tuhan pada ketika itu. Kerana itu semua terlibat dengan umur. Sebab hari ni kalau ada yang mati, apa yang kita tangiskan pada si mati? Oh, kita nangis tak, dah tak jumpa dah dia. Tak. Tangisan kita kepada si mati adalah tangisan kerana ditinggalkan. Kita ditinggalkan. Macam ayah naik kereta pergi ke kedai, tinggal kita, merengek nangis nak ngikut. Si mati tadi dia dah lepas urusan dunia dia. Dia dah tak ada urusan pahala dan dosa. Tak ada urusan pahala dosa dah. Dia dah tak diperuntukkan untuk mukallaf, iaitu dibebankan hukum, taklif, tak ada dah. Dia duduk dalam kubur, dia cuma diperhitungkan apa yang dia dah buat atas dunia ni je. Itu saja. Dia singgah sekejap je, tak lama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dunia tidak sampai pun umurnya 70 tahun. Bahkan 60 tahun tidak sampai. Tak sampai. Umurnya tidak sampai 70 tahun, tapi beliau telah berada dalam kubur hampir 1000 tahun. Mana yang lebih lama? Di antara hidupnya dan juga matinya, yang berada dalam kubur tu lebih lama. Pada tahun 1890, contoh 1890. 18 kita panggil 1823 lah. 1823. Maknanya dah 200 tahun. 200 tahun. Ada seorang yang meninggal ketika itu umurnya katalah panjang umur 100 tahun. Umur 100 dia meninggal. Ya Allah. Disangka panjang dah umur tu 100 tahun. Rupanya duduk dalam kubur udah 200 tahun. Lagi lama dia hidup dalam kubur, lagi lama dia menginap dalam kubur daripada dia menginap di atas dunia. Jadi dia menanggung apa yang dia buat 100 tahun atas dunia itu tadi dengan balasan 200 tahun dalam kubur. Hak nanti tu tak cerita dia bangun keluar nak pergi mahsyar, kemudian dia nak pergi hisab, kemudian dia nak pergi sirat, kemudian dia nak pergi pada haud, baru ditentukan dia ahli syurga atau ahli neraka. Subhanallah ta'ala. Hak tu. Tu sebab bila kata kul, katakanlah Muhammad, ingatkan pada mereka, huwallazi, dialah Allah Ta'ala yang zara'akum fil zara'akum, yang telah meluaskan dunia ni, yang menebarkan kamu atas dunia. Hari ni kita boleh berjalan bukan sebab hebat kita, bukan sebab kuatnya lutut kita, bukan sebab banyaknya duit dalam akaun bank kita, tapi Allah izinkan kita boleh berjalan. Hak tu saja. Itu dipanggil zara'akum fil ardi. Allah bagi kamu mampu bertebaran atas muka bumi ni. Minggu ni tak ada nak buat apa, rasanya marilah kita sarapan di Vietnam, minum kopi kita, insya-Allah. Nak minum kopi je, naik kapal terbang pergi Vietnam, minum balik ke Malaysia. Boleh? Boleh. Subhanallah ta'ala. Ada orang yang duduk di Johor, terbang naik helikopter sampai Kelantan, pergi makan nasi dagang je, lepas tu balik. Boleh? Boleh. Subhanallah ta'ala.
Itu kita panggil daru'akum. Tuhan bagi dia berjalan. Allah. Tuhan berkehendak pada dia dapat berjalan. Tapi itu ada perkataan tapi itu tak boleh tinggal. Wa ilaihi, dan kepada kamilah syarun, mereka akan menghadap nanti. Kami dah bagi nikmat, dia dah boleh jalan. Dia dah boleh, dia ada segala kelebihan. Penghidupan atas muka bumi yang dipanggil ma'isyah. Tetapi ada tak mereka ingat pada kami? Tabarakallah ta'ala, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sebab ingatkan kepada mereka yang mereka akan dihimpunkan pada hari kiamat di suatu padang yang namanya mahsyar. Mahsyar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suatu padang yang tidak bertepi. Dan hadis kata iaitu suatu padang yang tidak bertepi. Luasnya pada saat ketika itu dihimpun segala kejadian manusia di situ. Dari Adam alaihi salatu wasalam sehinggalah manusia terakhir yang tatkala ditiupkan sangkakala, yang terkeluar daripada perut mak dia. Mak tengah mengandung, budak tu belum keluar lagi. Tapi sebab tiupan sangkakala pun terberanak budak tu keluar. Budak tu juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Subhanallah ta'ala. Nak cerita sampai dia di tempat situ nanti untuk apa, mendapat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi kanak-kanak itu tadi tak adalah bagi dia hukum hisab. Jadi setelah ia sampai di tempat destinasi, dia akan dimasukkan di Jannatul Tifl, iaitu syurga kanak-kanak. Subhanallah taala. Ini adalah hadis buat kopi itulah. Wa na'udzubillah min zalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada suasana haru biru kiamat, insyaallah. Lain ni pun kita dah tak sanggup dah tengok, insyaallah. Tak sanggup kita. Hari ni baru 2 hari bulan. Subhanallah taala. Baru 2 hari. Tapi setiap daerah, hampir setiap daerah dalam Malaysia, bukan dalam negeri kita, dalam Malaysia, hampir setiap daerah ada tangkapan khalwat malam tahun baru. Subhanallah taala. Bukan kalau dulu mungkin ustaz, kalau kat KL tu terkenal lah ustaz, kami alhamdulillah duduk di sini tak ada apa-apa lah kata. Tapi lah ni hampir setiap daerah bahkan ada rumah peribadi juga. Subhanallah taala. Itu kita berada di ambang sekarang ni, kita berada di ada zaman menyosong kedatangan Dajjal. Sedang zaman menyosong kedatangan Dajjal. Dajjal tu dia tak datang waktu orang semua tengah warak dah. Dia bukan datang orang tengah warak dia nak bercakap. Mana ada dapat undian kalau apa itu. Bukan geng. Tapi kalaulah dia orang datang, Dajjal tu datang pada saat manusia dah mula hanyut, dan Dajjal pula datang menawarkan kehanyutan, orang akan setujulah. Kita berkendak nak buat jalan, kemudian datang YB, tuan-tuan saya akan buat jalan, kami setuju. Subhanallah taala. Tiba-tiba ada kata kami tak nak buat jalan sini. Tiba YB datang nak buat jalan. Apa berlaku? Seluruh penduduk tempat angkat spanduk, kami takkan benarkan jambatan dibina di sini. Maknanya penentangan. Dan Dajjal tu akan datang bila zaman tu dah menyonsong dengan kehendak Dajjal. Dajjal datang pada waktu orang sokong dia, orang perlukan Dajjal sebagai duta khas ataupun sebagai yang berhormat pada mereka untuk merealisasikan kehendak manusia pada ketika itu. InsyaAllah. Itu yang kata beruntunglah bagi orang yang al-gharaba, orang yang asing tadi, yang dia masih mampu bertahan. Tapi pada ketika itu, barakallahu ta'ala, nanti datang ad-dabbah yang akan bunuh, ataupun dabbah yang mengiktiraf orang Islam ke orang kafir ke. Dan sebelum tu Allah keluarkan dukhan. Jadi ini asap yang akan membunuh. Ni asap ni akan bunuh. Orang kata jerebu ke tak, asap ni asap bunuh. Dia bunuh tiap-tiap orang. Setelah Dajjal nanti ada keluar ad-dukhan, asap yang bunuh orang yang kenal Allah Ta'ala. Siapa yang kenal Allah, bahkan dia mampu menyebut Allah sekalipun, maka dia akan mati dengan asap dukhan. Barulah boleh terrealisasi kiamat tadi tu. Kata Nabi, la takunu sa'ah, tidak akan jadi kiamat kalau ada yang mampu menyebut perkataan Allah, walaupun daripada mulut kanak-kanak. Budak Allah kata dia, padahal nak kiamat ni besok ni, tapi ada budak Allah, cancel, kiamat tak jadi kalau kata ada yang nyebut. Tapi apa perancangan Allah Ta'ala? Siapa yang kenal Allah, bahkan dia mampu menyebut nama Allah, orang tu pun mati sebelum jadi kiamat. Itu sebab pentingnya mulut kita lisanan ratiban, lidah kita sentiasa meratib, mengulang-ulangi sebutan Allah. InsyaAllah. Orang kata Allah tak ada makna, bagilah ada makna, tak ada masalah. Jangan kita gaduh dengan orang apa itu. Subhanallah ta'ala. Dia nak dengar kita panjangkan je, insyaAllah. Tapi jangan marah pula orang wirid lepas layang. Subhanallah ta'ala. Itu cerita dia.
Bila baca pendek marah, bila baca panjang kata tak dibuat dengan Nabi pula. Dah sakit kepala orang apa macam ni. Tu sebab ni zaman tuan-tuan kata mendiang sambil belos. Ini zaman orang banyak orang gila. InsyaAllah berkah. Orang memang sudah banyak gila. InsyaAllah berkah. Memang betul orang gila. Statistik kesihatan mengatakan bila berkumpul 60 orang dalam satu kawasan, satu daripadanya pesakit jiwa. So, berapa orang dah ni? Kalau 60 seorang sakit jiwa. Kalau 120 dah ni dah 2 orang. Kita tak tahu. Entah-entah sakit jiwa tu ustaznya. InsyaAllah kita tak tahu. Namun InsyaAllah ta'ala ala kulli hal. Tapi itu statistik yang diberitahu pada tahun 2021. InsyaAllah ta'ala. Berkumpul 60 orang, seorang pesakit jiwa. Kita ada banyak masalah jiwa sekarang ni. Kita ada mental disorder, anxiety disorder, masya-Allah taala, bipolar disorder, ni semua penyakit-penyakit mental, masya-Allah. Tu tak heran adik boleh bunuh abang, abang boleh bunuh adik, mak dikerat masuk dalam lubang tahi, masya-Allah tabarakallah. Mak bunuh anak, anak bunuh mak. Ini semua mental punya masalah, masya-Allah taala. Tekanan jiwa. Tu sebab akhirnya Allah panggil jiwa kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang kelang kabut, jiwa yang libang libu, jiwa yang tak tenteram, insyaallah tabarakallah taala maka tiada bagi dia kebaikan melainkan raja' ila Allah, melainkan dia balik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tu kita sambung siri akan datang insyaallah tabarakallahu taala. Jadi tu cerita tentang bagaimana manusia yang sempurna kurang dia bersyukur pada Allah taala. Tanda kita syukur pada Allah taala sekurang-kurangnya kata ulama, faqulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Apa saja ada alhamdulillah. Tu sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, ajaban lil mu'min, mengagumkan, menakjubkan bagi orang mukmin itu. Kenapa? Apabila ia ditimpa, diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kesenangan, syakara, maka dia akan bersyukur. Maka syukur itu baik bagi dirinya. Dan apabila ia ditimpa dengan musibah, maka dia akan sabar. Maka sabar itu baik baginya. Ini kata Nabi SAW. Jadi orang mukmin ni tak ada rugi. Hidup dia pun tak rugi, mati dia pun tak ada rugi, insyaAllah. Jadi itu sebab bila kata innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa? Manusia yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah taala, diberikan inayah taufik berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana imannya seorang pemuda yang nanti dia akan berlawan dengan Dajjal di akhir zaman, yang dia seorang-seorang. Waktu semua manusia dah ikut Dajjal, dia seorang-seorang datang pergi menentang Dajjal. Dajjal potong dia jadi 2. Cerita saya dah kisahkan di sini kan, subhanallah taala tu melambung dia dan disambungkan kembali. Dan ketika dia kata benarlah engkau Dajjal, maka Allah jadikan batang lehernya dan seluruh badannya tembaga yang tidak dapat ditembusi oleh senjata Dajjal. Maka selamatlah dia, sebab dia mencari perlindungan dan keselamatan dari Allah, bukan cari keselamatan daripada manusia ataupun Dajjal itu sendiri, insyaAllah. Jadi kita berharap benarlah kata-kata kita a'udzubillah, benarkan perkataan kita a'udzubillah, aku berlindung pada Allah. Jangan mulut kita a'udzubillah tapi hati kita berlindung pada yang lain. Subhanallah taala wa na'udzubillah min zalik. Jadi sekadar itu sahaja dahulu sebelum saya tangguh pengajian kita pada malam mulia ni. Saya buka ruang soalan kalau ada ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Baik, kalau tak ada soalan, sekadar itu saja dahulu pada malam mulia ni. Salah silap tutur bicara saya, perbuatan saya, penyampaian saya, kepada Allah Ta'ala saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf. Sekiranya apa yang saya sampaikan sebentar tadi tidak bertepatan dengan murad kitab, salah dengan pandangan para ulama, tidak bertepatan dengan fatwa yang telah digazetkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak, dan bersalahan dengan adab ataupun enakmen yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak, maka kepada Allah jualah saya memohon keampunan, dan kepada ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya saya menyusun 10 jari mohon maaf dan mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita tangguhkan tasbih kafarah dari surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.